Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pemerintah. Nama saya Muhammad Syaiful Haikal bin Abdul Rahman. Nombor kad matrix 01DDT 19F1185. Jadi hari ini saya akan membuat video untuk pemahaman saya tentang lab 3 part 2 untuk flat file. Okey, dekat sini kita punya activity underscore main XML, di mana yang saya faham di sini adalah di mana kita design layout kita. So kita menggunakan linear layout, dan dalam linear layout ni ada linear layout lagi untuk button kita. Dan linear layout yang untuk button ni adalah disetkan horizontal supaya dua button ni boleh berada di kedudukan bersebelahan. Kemudian kita ada scroll view di bawah linear layout button, supaya kita boleh scroll text view nanti. Untuk main activity Java, apa yang saya faham, di bawah public class ni kita telah setkan variable, declarekan variable dia, objek semua. Kemudian dalam onCreate kita akan bagi each variable, kita akan cari apa ID masing-masing lah. Kemudian untuk file name dan file path ni dia akan, apabila yang nanti apa saya faham, bila kita save text kita, dia akan, nama file kita tu akan nama ni lah, myfile.txt, dan berada di dalam myfile dir ataupun directory. Lepas tu kita ada if is external storage available for RW read write. So button save ni enable dengan false. Nanti kemudian kita setkan button save set on click listener. So bila kita tekan button save tu, maksudnya apa yang teks kita inputkan tu dia akan disavekan lah dalam file path kita dan dalam file name kita. Public void on click tvload.text ni set text. Apabila user masukkan teks dalam tvload ni, so dia akan ambil lah. So file content sama dengan et input get text to string dot to trim. So kat sini kita ada if file content dot equals, kemudian dia akan create my file external file sama dengan new file, get external file dir. Dia akan ambil nama file path dengan file name. Kemudian dia akan try lah, bermaksud yang apa saya faham di try sampai kat sini, ini adalah proses di mana dia akan simpan teks kita. So bila teks kita telah disimpan, dia akan paparkan tools. Information save to SD card. Kalau kita tak masuk apa-apa tapi kita tekan save, so dia akan keluar tools lain lah. Dia akan keluar text field cannot be empty. Kemudian kita ada button btn.set on click listener, di mana bila kita tekan button load ni, apa yang saya faham, dia akan paparkan tulisan apa yang kita telah save. So sama juga file reader fr sama dengan null, file my external, dia akan buat new file. Dia akan cari file path, file name. Kemudian string builder sama dengan yang ni saya kurang faham. Kemudian dia akan try lah. Dalam try ni apa yang saya faham, dia akan cari kita punya teks yang kita telah simpan dalam kita punya file path dan file name. And finally, pada finally ni dia akan keluarkan lah perkataan file content tambah string builder dan akan ada tvload.setText, iaitu apa yang kita save. Kemudian kita ada private boolean is not stored forever ni, mana di sini dia akan telah buat method baru di luar di dalam kelas. String yes storage state, dia akan tahulah storage state kita ni macam mana. Itu apa yang saya faham lah. Lepas tu kita ada dalam Android manifest, kita akan guna dua kan ni, users permission, satu untuk write, satu untuk read. So di sinilah apa yang kita gunakan ni untuk membuatkan kita boleh
save file tu dan boleh read file tu. Okay, jadi saya telah run. Okay, jadi kita try type something. Kita try type hello world. Okay, jadi kita save. Okay, dia keluar terus information save to SD card. So kalau kata load tadi, dia akan keluarkan konten yang kita save tadi kan. Okay, load. Okay, file contents. Lepas tu kita ada kita punya ET tag apa, kita punya TV load tu, set text tadi hello world. Okay, so kita nak tahu sekarang betul tak kita ni dah save. So kita pergi try cari di device file explorer, berada dalam storage emulated. Okay, kemudian kita cari Android. Okay, dalam data. So dalam data ni kita ada ni flat file, com.example flat file. Okay, so dalam ni ada file. So ini my file dir. Okay, dalam my file dir ada my file txt. So nampak apa yang kita tulis tadi, hello world. So mana dia dah save dalam storage phone kita. Itu apa saya faham untuk flat file. Okay, sekarang adalah untuk lab 3 untuk share preference color. Okay, seperti biasa dalam activity underscore main XML ni adalah di mana kita designkan kita punya interface untuk apps kita lah. Okay, kita ada text view, ada edit text, kita ada seed bar. Okay, kita ada radio group, radio button. Kemudian kita ada button. So kita menggunakan linear layout. Kemudian okay, kita terus kepada masuk dalam main activity. Jadi apa yang saya faham dekat dalam main activity Java ni, kita declare variable kita dalam public class. Kemudian di bawah on create kita ada find by ID untuk et underscore message dan seed bar. Kemudian share preference activity main ni dia akan ambil preference dari main activity lah. So yang app underscore preference underscore file ni mode private, yang perkataan ni dia ambil dari string, tidak silap saya lah. Itu yang saya faham. Sehubungan dengan app text info, font size dan color. Okay, so jadi dia bila text info dia akan get string lah, dia akan ambil maklumat. Kemudian et message ni set text underscore info. So dekat sini lah. So bila user masukkan text info ni akan dapat lah text kita. Kemudian kita ada font size, font color. Okay, max dia 25. Set size kita tu, size tulisan nantilah bila kita nak gunakan. Kemudian et underscore message set text size, type value, complex unit ni, yang macam saya kata tadi lah, dia akan gunakan font size. Itu apa yang saya faham di sini. Kemudian ini adalah if else ni, macam mana nanti kita try run tu dia akan berfungsi untuk okay, if font size sama dengan 25. So seed bar set progress kosong. So dari kosong tu nanti kita gerakkan seed bar tu, dia akan besarkan lah tulisan tu. Okay. Kemudian kita ada if font color equal red, dia akan tukarkan tulisan tu jadi warna merah. So else if dia akan tukar jadi hijau. Tapi dekat sini dia ada silap coding sedikit. Okay, kita dalam saya follow PDF tu ada yang ni RGB code untuk warna biru. Nanti kita lihat ada kesilapan di coding ni. Kemudian kita ada seed bar, klik change listener.
So text size ni lah dia bila kita gerakkan tu dia akan besar kan. So bila kita yang ni stop untuk stop tracking touch dia, bila ni font size dia sama dengan it message. Okay, size message tu sama dengan font size kita gunakan tu. Okay, di sini kita ada public void change color. So kita ada guna switch. So case yang ni tadi it message dia akan setkan warna merah, color merah. Ini untuk color biru dan ini untuk color hijau. Kat sini kita ada 3 color, tapi di atas tadi ada 2 color. Itu yang saya kata ada kesilapan sedikit tadi. Kemudian untuk public voice setting, okay, apa yang saya faham dekat sini, dia akan save apa yang preference kita gunakan. Contoh kalau kita save warna hijau ke warna biru ke, dia akan save setting tu. Size dia dari segi text size pun sama. Kemudian public clear setting ni dia akan clear lah setting yang kita dah save tadi tu. Okay, kemudian adalah string. Ini yang saya tadi kata, mungkin dia ambil dari string yang nama tadi tu, add preference file, add font size, font color, text info. Jadi saya dah try run. Okay, ini adalah paparan output dia. So kita try type hello world. Okay, pada awalnya adalah font text dia kecil. Jadi ni pada adjust font size adalah seatbar kita besarkan. Okay, kita guna max, max 25. Mana kita nak tekan red, okay, dia tekan merah. So blue, green. Okay, okay, kalau kata kita nak tekan yang merah kan, okay, save setting. Okay, have been saved, dia akan keluar terus lah. Kemudian kita try keluar dulu. Kemudian kita buka balik. Dia jadi warna biru. Kenapa dia jadi biru? Sebab tadi dekat sini, okay, bila dia save, if ni equal rates, dia akan ambil kod warna biru. Dia ambil kod biru. Kalau kata kita tekan warna kita nak save biru, dia akan jadi warna asal lah, warna hitam. So ini adalah dia bukan kesilapan, dia kekurangan kod dan kesilapan RGB text coding dia. Okay, kita try clear setting. Okay, kalau tu setting has been clear, jadi kita keluar, masuk balik dalam apps tadi. Okay, dia dah clear lah, clear kita punya setting yang kita save tadi. So setakat ini itulah apa yang saya faham untuk share preference color ni. Sekian sahaja itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kekurangan.